Ya. Dah. Hah? Terbalik. Tes. Cobaan. Cobaan satu dua. Alhamdulillah. Baik. Kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alal kiram wa ashabil izam. Syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bada Islamu ghariban wa saya'uru ghariban kama bada'a batuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Berbahagialah pada orang yang asing. Alhamdulillah. Yang mati Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian Tuan Siap, kemudian pengurusi masjid, jawatan kuasa sidang jemaah, muslimin muslimat, mukminin mukminat rahmat taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bertemu dan bersama untuk kita meneruskan perbincangan kita berkenaan dengan tajuk neraka itu. Tak selesai lagi, ada beberapa perkara lagi yang boleh kita bincangkan insya-Allah. Jadi kita lihat tajuk dengan neraka. Baik, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran surah As-Saff ayat 62 dan sehingga 67. Apa Allah Taala sebut? Dia kata azalika khairun nuzulan am sajaratuz zakum inna ja'alnaha fitnatan lizalimin
innaha sajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin fa innahum la akiluna minha famali'una minhal butun summa inna lahum 'alaiha la syauban min hamim. Surah Shaf ayat 62 dan 67 hingga 67. Apa maksudnya tuan-tuan? Azalika khairun nuzulan am sajaratuz zakum. Manakah yang lebih baik? Limpah kurniaan yang termaklum itu atau pokok zakum? Mana yang lebih baik? Limpah kurniaan Allah yang termaklum itu ataupun pokok zakum. Maksud limpah kurniaan ni syurga lah, pasal syurga ke ataupun pokok zakum, mana lebih baik? Jadi apakah dikatakan pokok zakum? Sebatang pohon yang tumbuh dalam neraka, buahnya pahit lagi busuk, baunya akan menjadi makanan kepada penghuni neraka. Jadi makanan pada penghuni neraka. Buahnya pahit lagi busuk. Dah lah pahit, busuk lah kan. Tak manalah tu, larat ke nak makan. Kalau buah pahit pun ni memang tak ada nak makan lah. Kalau pahit ni, kalau semata-mata nak buat ubat boleh lah kan. Tu pun susah nak masuk. Silap-silap keluar balik. Macam kita makan ubat lah. Tuan kalau makan ubat macam mana? Tak? Berkira lah kan. Kalau boleh tak nak makan. Ataupun sonyap lah makan je tu. Jangan ambil kira sangat, janji makan. Tapi kalau dah makan tu tuan bayanglah. Ada ubat yang pahit sekali tu, yang kecil-kecil tu. Tak? Dia kecil je ubat dia. Tapi dia punya pahitnya ya Allah. Pahit. Ada pahit, ada sama, ada dunia tu. Ada sama dunia, ada kan? Macam mana? Yang pahit dia tu, dia tak sama, dia ada dunia ni. Oh, wallahualam. Mungkin lagi pahit lah tuan-tuan. Ya, mungkin lagi pahit lah. Buahnya pahit, lapar pahit, busuk pula. Kemudian bau dia pun memang tak sedap lah. Itu dikatakan pokok zakum. Ada menyatakan pokok zakum ni dia pokok yang berduri. Dia ada duri. Mana kalau kita makan nanti tak tahulah, hancurlah kita punya perut tu disebabkan oleh makan. Baik, kemudian inna ja'alnaha fitnatan lizalimin. Sesungguhnya kami menjadikan pokok zakum yang semasa mereka hidup dalam dunia. Dalam dunia dia buat zalim, fitnah orang, fitnah sini kan, fitnah sana kan, cakap orang lain. Jadi mereka akan mendapat pokok zakum ataupun buah zakum. Baik, kemudian innaha sajaratun takhruju fi ashabil jahim. Yang mana pokok zakum tadi ialah sebatang pohon yang tumbuh di dalam dasar neraka yang menjulang-julang api dia. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Yang mana buahnya seolah-olah seperti kepala syaitan. Buah pun macam kepala syaitan. Tak tahu syaitan macam mana bertanduk kan. Macam itulah buah. Buah itulah yang dimakan oleh penghuni neraka. Fa'inhum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Kemudian buah tadi kan, maka sudah tentu mereka yang makan buah tadi, sekalipun pahit dan busuk, sehingga mereka akan memenuhi perut mereka. Jadi buah tadi nak tak nak makan jugalah. Kerana hidup dalam neraka ni hidup. Disebabkan hidup perlukan pada makanan. Kalau hidup tak perlu makanan tak apalah kan. Ini hidup dan perlu pada makanan. Macam kita hidup dalam dunia kan perlu pada makanan. Kalau tak makan kan matilah. Perlukan pada minuman. Tak minum kan mati. Jadi penghuni neraka ni kan kekal. Kecuali orang golongan ahli maksiat lah. Ahli maksiat melakukan dosa besar, dia akan diazab sekadar mana
dosa yang dia lakukan ketika hidup dalam dunia. Kalau dah habis semua dosa-dosanya, maka dikeluarkan pada neraka, masuk ke dalam syurga pula. Tapi orang kafir sejati, kafir tulin, istilah kita kafir tulin kan, kafir tok-tok lagi, memang kafir betul lah. Jadi mereka ni kekal lah, khalidina fiha abada, kekal lah mereka itu selama-lamanya dalam neraka. Jadi makanan ni apa? Tadilah pokok zakum, yang mana buahnya seperti kepala syaitan. Macam mana agak kepala syaitan kan? Itulah yang dimakan. Baik, summa inna lahum 'alaiha lasyabban min hamim. Kemudian sesungguhnya mereka akan beroleh lagi selain daripada itu satu minuman campuran daripada air panas yang menggelegak setelah dibawa kepada mereka. Maka sesungguhnya tempat kembali mereka adalah neraka yang menjulang-julang. Jadi perlukan pada makanan, perlukan minuman. Jadi makanan tu pula, itulah bukan makanan macam dunia. Minuman pun bukan minuman teh tarik ke, tak ada. Teh tarik ke, teh ke, tak? Milo ke, tak ada Milo lah. Milo pun tak ada. Semuanya air yang panas menggelegak. Jadi bila diminum tu memang hancurlah perut orang yang minum dia. Masya-Allah tuan-tuan. Baik, kemudian macam mana pula dia punya pakaian gitu? Mengenai pakaian penghuni neraka, Allah Taala menyebut dalam Quran, hazani asmani ikhtasamu fi rabbihim fallazina kafaru qutiyat lahum siyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yasharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid kullama aradu an yahruju minha min ghammin uidu fiha wazuqu azabal hariq. Surah Al-Hajj ayat 19 hingga 22. Apa maksudnya tuan-tuan? Hazani asmani ikhtasamu fi ru'usihim fi rabbihim. Inilah dua golongan mukmin dan kafir yang berbantah-bantahan tentang Tuhan mereka. Maka orang-orang yang kafir itu akan dipotongkan untuk mereka pakaian daripada api neraka. Fallazina kafaru qutiyat lahum siyabun min nar. Penghuni neraka tadi diberikan pakaian yang dipotongkan untuk mereka pakaian daripada api neraka, serta kemudian dicurah atas kepala mereka itu air panas yang menggelegak. Yusabbu min fawqihim fawqi ru'usihimul hamim yasaru bihi ma fi butunihim wal julud. Dan juga air tadi menghancurkan apa yang terdapat dalam perut mereka. Kemudian dan juga kulit badan mereka pun juga hancur. Dan mereka pula disediakan batang-batang besi untuk menyeksa mereka. Tiap-tiap kali mereka hendak keluar daripada api neraka, disebabkan mereka menderita azabnya, maka dikembalikan semula dalam neraka. Itulah keadaan dia. Setiap kali nak keluar, dihalau boleh masuk. Setiap kali nak keluar, dihambat balik masuk ke dalam api neraka. Seksa lah. Macam tu. Mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. So maknanya dalam neraka tak ada kerehatan. Tak ada kerehatan. Tak ada orang kata penghawa dingin, tak adalah. Kalau dalam masjid kita ni ada penghawa dingin. Pendingin hawa ke penghawa dingin? Aircon. Okey. Dalam neraka tak ada aircon. Dalam neraka tak ada aircon. Semua panas. Macam mana orang kerja dekat, orang kata orang buat besi kan. Saya tengok orang kerja buat besi tu kan panas keadaan tempat tu, dengan bau busuk dan sebagainya. Lainlah kalau orang jual minyak wangi. Kalau jual minyak wangi, dia punya wangi dia, walaupun dia tak pakai minyak wangi, tetap dia wangi. Siapa yang dekat dengan dia wangi. Tapi kalau kita kerja dengan orang buat kimpalan welding kan, macam mana bau wangi ke busuk?
busuklah kan, dengan bau bersih dia, dengan benda terbakar tu kan. Itulah ibaratnya. Dengan panas, mengelegak dan sebagainya. Baik, seterusnya tuan. Kemudian Rasulullah SAW juga ada menyebutkan bahawa inna jahim yasubbuna ala ru'usihim wa yanfuzu hamim hatta yakhlusa fi jawfihi payaslutu ma fi jawfih hatta yamruqa min qadamaihi wa huwa as-sahru summa yu'adu kama kana. Sesungguhnya siksaan dalam neraka itu tuan-tuan adalah di atas kepala orang-orang yang derhaka kepada Allah. Dituangkan air yang panas mendidih kepada mereka, kemudian terus masuk ke dalamnya sehingga menembus ke dalam perut mereka hatta yakhlusa fi jawfihi. Bila diminum tadi tembus masuk dalam perut, sehingga nampak meleleh daripada kedua tapak kaki dia. Nampak meleleh air keluar, air panas tadi pada tapak kaki mereka lah. Dan dialah yang mencairkan isi perut, kemudian dikembalikan lagi sebagaimana semulanya. Kemudian dikembalikan balik sebagaimana semulanya. Kemudian saya nak petik juga terdapat dalam kitab kata Daqaiqul Akhbar ini. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar disebutkan bahawa dalam satu hadis bahawa Jibril alaihissalam dia telah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata, ya Jibril, sifatkan bagiku akan neraka. Maka berkatalah ia bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan neraka itu, maka dinyalakan dia selama 1000 tahun hingga warnanya menjadi merah. Dinyalakan 1000 tahun, maka dia menjadi merah warna dia. Kemudian dinyalakan lagi akan dia 1000 tahun sehingga menjadi putih. Kemudian dinyalakan 1000 tahun hingga berwarna hitam. Maka ia akan hitam seperti malam yang kelam, tiada padam nyalaannya dan tiada padam bara dia. Nyalaannya tiada padam dan baranya pun tiada padam. Itu keadaan api neraka. So, maknanya ketika api neraka itu dijadikan, Allah Ta'ala menyalakannya 1000 tahun. Masya Allah, 1000 tahun dinyalakan warna merah. Kemudian 1000 tahun lagi menjadi putih, 1000 tahun ni hitam. Kemudian ia terus hitam menjadi kelam, dan tetapi tak padam. Bara dia punya nyalaannya tidak padam dan baranya pun tidak padam. Baik, kemudian berkatalah Mujahid bahawasanya bagi neraka itu ada beberapa ular pula. Ini dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Dalam neraka itu terdapat beberapa ular. Seperti, dan besar ular itu adalah seperti leher unta, dan beberapa kala seperti baral. Besarnya seperti baral lah. Maka larilah ahli neraka daripada takut akan ular itu dan kala tersebut. Maka mengambil ia dengan bibir mereka itu, maka mencari ia akan barang antara rambut sampailah kepada kuku. Dicari-cari akan penghuni-penghuni neraka tadi, kan? Daripada barang antara rambutnya sampailah kepada kuku dia. Maka tiada lepas mereka itu daripadanya, melainkan lari mereka kepada neraka juga. Nak lari ke mana? Lari ke dalam neraka baliklah. Jadi mereka itu sentiasa diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai-bagai jenis siksaan dan azab. Baik, tuan-tuan. Kemudian dalam kitab ini juga disebutkan bahawa diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dalam neraka itu ada beberapa ular seumpama batang leher unta. Maka gigit ia akan seorang daripada mereka itu sekali gigit, mendapat ia akan pedihnya selama 40 tahun. Masya Allah. Pedih tadi 40 tahun. Dalam neraka pun tak tahu berapa tahun pula.
Sekali gigit itu bau ular. Yang lain lagi? Ular kalau jengking ni, serigala lah, macam-macam, harimau, entah apa benda lah binatang dalam neraka tu, kan, semuanya akan menyerang dia. Penghuni neraka lah. Wahab daripada Ibnu Mas'ud bahwasanya api kamu itu satu juzuk daripada 70 juzuk daripada api neraka. Api yang kamu ada tu, kan, satu juzuk daripada 70 juzuk daripada api neraka. Jikalau tiadalah bahwasanya diselamkan dalam laut, nescaya tiada mendapat manfaat daripadanya oleh sesuatu. Jadi kalau api neraka tu tak diselamkan, kan, tak diselamkan dalam laut selama 2 kali. Kenapa 2 kali? Wallahu alam lah, tersebut dalam kitab ni 2 kali. Lepas tu barulah dapat digunakan jadi oleh manusia. Kalau tak, bila baik, ada satu lagi diriwayatkan daripada hadis bahwasanya Allah Ta'ala telah menyuruh akan Jibril AS kepada Malik An-Nar dengan bahawa mengambil daripada api itu, maka dibawa dia kepada Nabi Adam AS supaya masak akan dia akan makanan. Supaya masak akan makanan. Ini waktu bila tu kan? Ketika Nabi Adam dah turun ke dunia lah, tak duduk dalam syurga lagi. Jadi sebabkan untuk dalam syurga kena masak sendiri. Kalau duduk dalam syurga, makanan, kan, petik jarilah makanan semua dapat. Tak payah masak-masak dalam syurga, semua ada. Apa aja makanan semua ada. Tapi dalam dunia ni, beliau duduk dunia, terpaksalah Nabi Adam belajar pula masak. Macam mana? Maka Allah Ta'ala menyuruh akan Jibril AS kepada Malik An-Nar. Malik ni penjaga neraka lah, malaikat Malik, dengan bahawa mengambil daripada api itu, maka dibawakan dia kepada Nabi Adam AS supaya masak dia akan makanan. Kemudian berkatalah malaikat Malik, hai Jibril AS, berapa engkau mahu daripada api? Kau nak api ni pasal mana ni? Kau kata nak api ni nak bagi Nabi Adam supaya dia boleh masak makanan. Tapi saya nak pasal mana? Pasal rumah ke? Kan? Koci je ke? Baik. Apa kata Jibril AS? Jibril kata, aku hendak sekadar buah tamar. Aku nak api itu sekadar buah tamar, api neraka. Lalu kata malaikat Jibril, kata Malik kepada malaikat Jibril, ya Jibril, jikalau aku kasih akan engkau kadar tamar, nahana saya hancur 7 petala langit, 7 petala bumi daripada panasnya. Jadi kalau dibagi sekadar buah tamar bukannya besar sangat pun, itu je. Jadi kalau dibagi tadi kepada malaikat Jibril, nak bagi pada Nabi Adam, maka akan terbakarlah, hancur 7 petala langit, 7 petala bumi kerana panas. Kemudian katanya, kalau macam tu, wahai malaikat Malik, berikan aku sekadar biji tamar. Tadi buat tamar, biji tak apalah, besar kadar biji api tak apalah. Maka berkata malaikat Malik, jikalau aku kasih akan engkau kadar kehendak engkau, nescaya tidak turun daripada langit setitik pun air hujan, dan tiada tumbuh pada bumi tumbuh-tumbuhan. Itu kalau sekadar dia punya biji je. Sekadar api neraka tu sekadar biji buah tamar, bawa turun daripada neraka, nak bagi pada Nabi Adam. Jadi kalau dibagi nanti, maka tidak turun daripada langit setitik air hujan pun, dan tidak tumbuh daripada bumi akan sebarang tumbuh-tumbuhan. Kemudian malaikat Jibril menyeru malaikat Jibril, hai Tuhanku, berapa aku nak ambil pada api neraka ni? Maka Jibril pun tanya Allah Ta'ala, ya Allah, berapakah kadar sepatutnya aku ambil daripada api neraka tu nak bawa ke dunia?
Maka Allah Ta'ala berfirman, ambil olehmu kadar zarah daripadanya, satu zarah. Satu zarah kan benda kecil sangat halus kan? Satu zarah, ambil kadar satu zarah, pergi bawa jumpa Adam. Maka mengambil Jibril AS daripadanya kadar satu zarah, dan diselam akan dia dalam sungai 70 kali. Masya Allah. Satu zarah tu diselamkan dalam sungai 70 kali. Kemudian datang akan dia kepada Nabi Adam AS, maka dihantarkan dia atas jabal yang tinggi. Mana jabal, gunung. Letakkan pada satu gunung yang tinggi, maka hancurlah demikian gunung tadi. Masya Allah. Itu dah selam tu. Itu dah selamkan dalam air sungai sebanyak 70 kali. Kemudian walaupun dah selam, kemudian letakkan atas gunung. Jabal ni gunung yang tinggi, maka hancurlah gunung. Kemudian dikembalikan api itu kepada tempatnya, dan tinggallah asapnya sahaja. Dan tinggallah asapnya sahaja pada sekalian batu dan besi. Hingga sekarang ini, maka api yang ada ini daripada asap yang satu zarah itu. Masya Allah. Jadi api yang ada yang kita gunakan itu adalah daripada asap dia. Asap yang sebesar zarah. Itulah tuan-tuan gunakan untuk masak makanan, masak ini dan sebagainya. Masya Allah tuan-tuan. Dapat di dalam kitab ini tuan-tuan. Baik, kemudian kita lihat lagi dalam bab pada menyatakan pintu-pintu neraka. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia bertanya kepada Jibril alaihissalam, adakah segala pintunya seperti segala pintu kita ini? Adakah pintu neraka itu sama seperti pintu kita? Katanya tiada. Dan tetapi terbuka setengahnya di bawah, daripada setengahnya daripada satu pintu kepada satu pintu. Perjalanan 700 tahun. Tiap-tiap satu pintu daripadanya terlebih sangat panas daripada yang mengiringi akan dia 70 kali ganda. Sabda Nabi SAW, siapa yang mendiami akan ini, siapa yang mendiami akan ini segala pintu, berkata ia, adapun pintu yang di bawah sekali, maka di dalamnya ialah segala golongan-golongan munafik. Ni pintu-pintu tadilah, pintu-pintu neraka. Jadi pintu bukannya kecil, besar pintu dia. Perjalanannya 70 tahun perjalanan daripada satu pintu. Kan? Betul tak? Terbuka setengahnya di bawah daripada setengahnya, daripada satu pintu kepada satu pintu. Perjalanannya 700 tahun. 700 tahun. Tiap-tiap satu pintu daripada tersangat panas daripada menggediakan dia 70 kali ganda. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, siapa yang mendiami akan segala pintu itu? Maka berkata ia, ada pintu yang di bawah sekali, maka di dalamnya segala munafikin. Segala munafikin, golongan-golongan munafik. Kemudian golongan-golongan kafir. Dan orang-orang kafir. Daripada Ashabul Maidah. Ashabul Maidah ni ialah penghuni-penghuni makanan. Ashabul Maidah. Dan Alu Fir'aun, warga Fir'aun. Dan namanya ialah neraka itu neraka Hawiyah. Nama pintu tadi ialah pintu Hawiyah ataupun neraka Hawiyah. Ashabul Maidah, penghuni-penghuni makanan. Wallahu a'lam lah, tak pastilah apa jenisnya. Dan banyak golongan-golongan musyrikin, dan namanya ialah Al-Jahim, neraka Jahim. Dan bab yang ketiga, mana bab di pintu? Pintu yang ketiga terdapat di dalamnya golongan-golongan Saibin. Saibin, mana golongan-golongan yang menyembah bintang. Dan namanya ialah neraka Sakar, neraka Saran. Ada pula yang menyatakan neraka Sakar ni termasuk juga untuk orang-orang yang tidak mengerjakan solat.
Dan bab yang kelima, pintu kelima, di dalamnya iblis dan orang yang mengikut akan dia daripada orang Majusi. Dan nama pintu itu ialah Laza ataupun neraka Laza. Kemudian pintu yang kelima, di dalamnya terdapat golongan Yahudi, namanya ialah Hutamah, ataupun pintu Hutamah ataupun neraka Hutamah. Dan yang keenam, di dalamnya ialah golongan-golongan Nasrani ataupun Nasara, dan namanya ialah neraka Sya'im. Namanya apa tuan-tuan? Neraka Sya'im. Itulah penghuni-penghuni yang terdapat di dalam neraka tersebut. Masya-Allah. Baik, kita kembali pada ayat tadi, ayat yang kita bincang tadi. Jadi hadis yang disebutkan tadi bahawa sesungguhnya seksa dalam neraka Jahim itu adalah di atas kepala orang-orang yang derhaka, dituangkan air yang panas mendidih, kemudian terus masuk ke dalam perut mereka, tembus dalam perut, kemudian keluar segala isi yang ada dalam perut tadi, sehingga nampak meleleh daripada kedua tapak kakinya. Dan dialah yang mencairkan besi isi perut orang-orang yang meminumnya, kemudian dikembalikan lagi sebagaimana semulanya. Dikembalikan balik. Mana kalau dah hancur tu, dia pulihlah balik. Pulih balik, minum lagi. Betul juga dengan api kalau kulit dia dibakar, kan? Jadi setiap kali kulit tu dah masak, dah hangus, maka bertaup semulalah kulit tadi. Normal balik. Macam itulah. Jadi berterusanlah mereka itu dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian tuan-tuan, kemudian kita lihat lagi satu ayat Allah Taala sebut dalam Quran, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama najijat juluduhum badannahum juludan ghairaha liyazuqul azab innallaha kana azizan hakima. Surah An-Nisa ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami, orang yang kafir yang mendustakan ayat kami, saufa nuslihim nara, selagi mereka itu akan dimasukkan ataupun dibakar dalam api neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka masak hangus, kemudian kami gantikan badalnahum juludan ghairaha, kami gantikan dengan kulit yang lain supaya mereka dapat merasakan azab siksaan api neraka. Dan ingatlah sesungguhnya Allah Taala adalah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana tuan. Baik, kemudian Allah Taala juga sebut dalam ayat lain, yubassirunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma izin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi tu'ti wa fasilatuhu allati tu'ti wa man fil ardi jami'a summa yunjihi kalla innaha laza nazza'at lis-sawa. Surah Al-Ma'arij ayat 11 hingga 16. Mereka punya neraka tadi masing-masing diberi tempat satu sama lainnya pada saat yang demikian. Orang yang kafir suka kiranya dapat menembus diri mereka daripada azab api neraka itu dengan anak-anaknya sendiri dan isteri serta saudara-saudaranya dan kaum kerabatnya yang melindunginya dan juga sekalian makhluk yang ada di bumi. Kemudian diharapkannya tebusan itu dapat menyelamatkan dia. Tidak sesekali sebagaimana diharapkan. Sesungguhnya neraka yang disediakan baginya tetap menjulang-julang api dia, membakar serta menggugurkan kulit ubun-ubun dan juga anggota-anggota tubuh badan manusia. Tubuh badan manusia. Baik. Jadi alam neraka ni tuan, dia sentiasa dalam penyesalan lah. Menyesal kan, kenapalah dulu aku ni tidak mengerjakan amalan soleh, kenapalah aku mendustakan perintah-perintah para nabi dan para rasul, kenapalah aku tak dengar cakap-cakap ulama, orang-orang soleh kan, kenapa tak nak ikut. Jadi masa itulah tuan-tuan, penghuni neraka tadi kan, mereka akan merayulah kepada Allah Ta'ala supaya dikembalikan semula ke dunia.
minta supaya dikembalikan ke dunia balik. Sebenarnya bukan orang penghuni neraka je minta kembalikan ke dunia, malahan orang beriman juga minta kembali ke dunia juga. Kenapa? Nanti kita tengok. Jadi penghuni neraka minta kembali kepada dunia semula, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala tanyalah pada penghuni neraka, wahai penghuni neraka, kau dah dapat ke apa yang aku janjikan kepada kamu? Maka mereka kata, ya Allah, kami dah dapat apa yang dijanji kepada kami, mana azab siksaan lah. Oleh itu apa yang kamu nak lagi? Kamu nak apa lagi? Maka penghuni neraka kata, ya Allah, kan boleh tak kami ni dikembalikan semula ke dunia? Maka Allah Ta'ala tanya kepada penghuni neraka, kenapa nak kembali ke dunia semula? Kami nak kembali ke dunia semula, ya Allah, supaya kami dapat mengerjakan amalan soleh dan mencari harta benda emas dan perak untuk menebus diri kami daripada azab api neraka ini. Mereka nak turun ke bumi, kan, balik, kan, nak kembali ke dunia semula, nak buat amal soleh, kemudian nak cari emas sepenuh bumi. Tujuannya apa? Nak menebus diri mereka daripada azab api neraka itu. Maka Allah Ta'ala kata, tiada jalan lagi. Kerana hidup hanya sekali je. Tapi kamu menyanyiakan kehidupan kamu ketika kamu hidup dalam dunia. So, kan, malaikat, Allah Ta'ala kata pada malaikat, bawalah dia masuk ke dalam neraka semula. Lalu mereka bawa masuk dalam neraka. Jadi azab pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kepada orang beriman pula, orang yang mengerjakan amal soleh, mereka juga Allah Ta'ala tanya pada mereka, adakah kamu dah dapat apa yang dijanjikan pada kamu, wahai hamba-hambaku yang soleh? Maka mereka jawab, kami dah dapat, ya Allah. Kami dah dapat apa yang dijanjikan pada kami dengan nikmat syurga, kan, malaikat, bidadari, macam-macam lagi lah. So apa yang kamu nak lagi? Kami nak, ya Allah, kembali semula ke dunia. Allah Ta'ala kata, kenapa nak kembali ke dunia? Supaya kami, kan, dapat kembali ke dunia, mengerjakan amal soleh dan melipat kali gandakan lagi amalan soleh kami. Kerana kami dapati dalam syurga ini banyak lagi tingkatan-tingkatan lain, banyak lagi nikmat-nikmat lain yang kau sediakan, ya Allah. Dan kami nak berjuang pada jalan-Mu, ya Allah. Kami nak mati syahid, kan, biar 10 kali mati syahid pun tak apa, ya Allah. Jadi mana mereka pun nak semula kembali ke dunia, nak berperang ke jalan Allah Ta'ala lagi, nak lebih lagi pahala amalan soleh yang mereka buat, supaya mereka dapat lagi masuk ke syurga-syurga yang tingkatan yang lebih tinggi yang terdapat dalam syurga tadilah. Maka Allah Ta'ala kata, kan, tiada jalan lagi, dah habis. Kehidupan dunia dah habis. Sekarang ni kamu hanya menikmatilah dengan nikmat-nikmat yang telah dijanjikan kepada kamu sekadar amalan-amalan soleh yang telah kamu duniakan ketika kamu hidup dalam dunia dahulu. Jadi semana tiada jalan lagi lah. Kerana hidup tu hanya sekali. Oleh itu naklah kita gunakan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya dengan mengerjakan amalan soleh. Baik. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah menyebut, narukum hazihil lati tuqiduna juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Qalu wallah in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Qala fa innaha fadulat bi tis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mislu harriha. Ini satu riwayat berkenaan dengan api neraka. Api kamu yang kamu semua nyalakan dunia ini adalah satu bahagian daripada 70 bahagian daripada panasnya api neraka Jahannam. Satu bahagian daripada 70 bahagian daripada panasnya api neraka Jahannam. Para sahabat berkata, demi Allah, api di dunia ini pun kami sudah tak tahan. Api dunia ini pun sudah amat panas ya Rasulullah. Bagaimana lalu nanti kalau kami dimasukkan dalam neraka? Lalu baginda sallallahu bersabda lagi, memang api neraka itu masih lebih lagi panasnya
69 kali bahagian panas. Semuanya itu setiap bahagiannya sama suhu panasnya dengan api yang terdapat dalam dunia ini. Mana setiap bahagian tu dia ada 69 kan. Setiap bahagian tu sama dengan satu bahagian terdapat dalam dunia ini. Dia punya suhu lah, kepanasan dia. Masya-Allah. Sanggupkah tuan-tuan nanti kan menghadapi dia kan? Tak, tentulah kita pun tak sanggup menghadapi kepanasan dia. Kemudian siksaan yang paling ringan. Sabda Nabi SAW, ahwanun nas azaban man lahu na'lani wa syirakani finnar yaghli minhuma dima'uhu kama yughli al-mirjal ma yara anna ahadan ashadda minhu azab wa innahu al-ahwanuhum azab. Rawahu Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Nabi SAW bersabda, maksudnya seringan-ringan sisaan manusia di akhirat kelak ialah seseorang yang dipakaikan kepadanya sepasang kasut yang kedua tali pengikatnya daripada api neraka. Ahwanun nas azab man lahu na'lani wa syirakani finnar. Seringan-ringan sesat manusia dalam neraka itu ialah seorang yang dipakaikan kepadanya sepasang kasut yang kedua talinya pengikatnya pada api neraka. Dari kedua itulah mendidihlah panasnya sampailah ke otak sebagaimana mendidihnya air di kuali. Yughli minhuma dimauhu kama yughli al-mirjal. Dia punya panas tadi tuan, dia punya tali tu. Tali ada riwayat menyatakan bukan tali, memang sepatu. Ni riwayat ni nyatakan tali dia saja. Dari keduanya itu mendidihlah panasnya sampailah ke otak penghuni neraka. Sebagaimana mendidihnya api di kuali, air di kuali. Ia tidak melihat ada orang lain yang lebih berat siksaannya daripadanya. Padahal sebenarnya dialah orang yang seringan-ringan siksaan di antara penghuni neraka tersebut. Macam tu. Jadi dia ingat itulah dia rasa, mungkin dia rasalah inilah siksaan paling berat bagi dia. Tapi sebenarnya itu siksaan paling ringan. Sebab apa dia tak nampak orang lain diseksa. Dia tak nampak. Yang dia nampak diri dia sendirilah. Jadi dia rasa ni berat betul lah, paling berat ni kat tak ada lagi lebih berat pada aku ni. Rupa-rupanya dia yang paling ringan sekali tuan-tuan siksaan dia. Itulah yang berlaku. Baik, kemudian bagaimana pula kalau orang itu beriman kepada Allah tapi dia masuk neraka? Yadkhulu ahlul jannah al-jannah, ahlun nar an-nar. Summa yaqulu Allah Ta'ala ukhruju man kana fi qalbihi misqala habatin min hardalin minal iman fayahrujuna minha qad iswaddu fayulqauna fi nahril hayat fayanbutuna kama tunbitul habbah fi janibis saili alam tara annaha tahruju safra'u multawiyah. Safra'u multawiyah. Rawahu Bukhari wal Muslim wan Nasa'i. Ahli syurga masuklah syurga, ahli neraka masuk neraka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, keluarkanlah daripada api neraka itu sesiapa pun sahaja yang ada dalam hatinya keimanan sekalipun sebesar biji sawi. Siapa yang ada dalam dirinya sebesar biji sawi, walaupun dia masuk neraka disebabkan dari dosa-dosa besar ini buatkan, bila dah habis tu Allah Ta'ala keluarkan daripada neraka. Dalam keadaan hitam legam lah tu kan. Orang terbakar mana kenal. Dia tengok kalau orang terbakar tu kan, macam mana rupa pun kita tak camkan siapa orang macam tu. Jadi Allah Ta'ala kata kepada penghuni neraka yang dah dibakar tadi, ukhruju man kana fi qalbi misqala habatin min hardalin minal iman. Keluarkan oleh kamu wahai malaikat sesiapa yang ada dalam hatinya walaupun sebesar zarah daripada iman. Fayahruju minha, lalu mereka itu semua dikeluarkan, yang ada iman tadilah, dan tumbuh kemudian
dan tubuhnya sudah hitam hangus, lalu dimasukkan ke dalam satu sungai namanya Narul Hayat, sungai hayat, sungai kehidupan. Bayan butuna kamatan butul habbah fi janibis saili, lalu tumbuhlah mereka sebagaimana tumbuhnya benih di tanah yang terkena air bah ataupun banjir. Tidakkah kau tahu bahawa benih itu akan keluar berupa kuning dan juga berseri-seri rupa benih? Benih yang tumbuh hasil daripada banjir kan, benih akan tumbuh semula kan. Itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah, mana penghuni neraka tu yang dah dihabis azab, dah semua dah selesai semua kan, dikeluarkan masuk dalam satu sungai, sungai Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Masuklah dalam tu. Lepas tu normal lah balik. Macam tu, normal lah balik. Kulit tubuh badannya cantik, lawa, berseri-seri kan. Itu dan dibawa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Itu yang melakukan dosa besar. Tapi tak sempat bertaubat kepada Allah. Tapi yang melakukan dosa besar, sempat taubat, dia tak akan masuk neraka. Ni yang tak sempat taubat ni. Tapi dalam hati masih ada iman. Iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi juga pernah bersabda, ya rujubnan nar man qala la ilaha illallah. Sekali lagi wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin, wa yahrujumnan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbi waznu burratin min khairin, wa yahrujumnan nar man qala wa fi qalbi waznu zuratin min khairin. Akan keluar daripada neraka sesiapa sahaja yang mengucapkan la ilaha illallah sedangkan dalam hatinya ada kebajikan walaupun sebesar biji kacang ataupun seberat biji kacang, akan dikeluarkan daripada neraka. Kemudian akan keluar daripada neraka juga siapa yang sahaja yang mengucapkan la ilaha illallah sedangkan dalam hatinya ada kebajikan sebesar biji gandum. Sebesar biji gandum. Dan akan keluar daripada neraka sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah kan dalam hatinya ada kebajikan seberat debu. Walaupun seberat debu kebajikannya, tetap akan dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga Allah Taala setelah habis semualah segala kan dosa-dosa dan maksiat yang mereka lakukan hidup dunia. Cukuplah tu tuan-tuan perbincangan kita malam ini. Mudah-mudahan perbincangan kita malam ini insya-Allah sikit sebanyak dapat menambahkan ilmu kita, pengetahuan kita dan juga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Taala. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'un. Baik, ada soalan? Ustaz, tanya Ustaz. Sekarang orang yang telah melakukan maksiat yang dia boleh masuk dalam neraka, apa yang dikeluarkan dimandikan dalam sungai, apa yang dimasukkan ke surga yang berapa dia masuk? Syurga berapa? Syurga berapa? Ada syurga ke mana? Itu tak tahulah syurga berapa. Itu terserah pada Allah lah syurga berapa. Dan juga bergantung pada amalan-amalan soleh dia kalau ada. Kan? Tengok amalan soleh lah. Allah Ta'ala je yang tahu macam mana amalan soleh dia ketika dalam dunia. Ada tak? Takut nanti tak ada amal soleh langsung. Kalau tak ada, boleh silap-silap mungkin yang orang kata syurga paling bawah kan. Syurga paling bawah lah. Kan? Tapi walaupun syurga bawah pun okey lagi. Syurga juga. Syurga lagi kan. Okey juga tu syurga. Nak rapik syurga tinggi sekali, mungkin tak rapik dah. Dah ahli maksiat, mukmin asi, mukmin tapi melakukan maksiat kepada Allah. Semacam mana nak dapat tingkatan yang tinggi? Kalau ikut logik lah macam tu. Tapi terserah pada Allah lah. Hakikatnya terserah pada Allah. Dia nak syurga mana dia nak letak. Syurga nombor 1 ke? Sebab syurga tu ada berapa tingkat? 100 tingkat. Syurga ada 100 tingkat. Kemudian luas antara satu tingkat itu, kan luasnya satu tingkat saja antara langit dengan bumi. Kan antara langit dengan bumi satu tingkat. Ini 100 tingkat. Terpulang pada Allah nak letak mana? Tingkat berapa nak? Tak tahulah kita kan, terserah pada Allah. Dia lebih tahu.
terhadap hamba dia. Baik, lain? Bila? Bila Ustaz? Nak balik ya? Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala syafi'il mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala alifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin, Allahumma anfa'na bala wal ghala wal waba wal fasya wal fitan wa taun wal munkar wa suyutil mukhtalifati ma zahara minka ma batan min baladina haza hasa wa min quryatina haza amah wa budal muslimin kafah wa amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Jalan tak? Jalan? Company.